Raup, sila. Amboi. Terima kasih Sombong kepada Puan Speaker kerana memberi peluang bagi saya untuk mengambil kesempatan ini membahas titah Diraja Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagi isu yang utama saya nak bangkitkan adalah dasar pertanian dan tanah di Malaysia. Pekebun-pekebun di Raup atas usaha sendiri dan dengan bantuan ciri-ciri tanah Raup yang unik berjaya memupuk durian Musang King yang mempunyai rasa, tekstur dan aroma yang luar biasa. Musang King ini bertaraf premium sehingga mendapat nama King of Kings di pentas antarabangsa. Dalam dasar Agromakanan Negara 2.0 tahun 2021 sampai 2030, durian dikenal pasti sebagai komoditi agromakanan yang bernilai tinggi, HVC, High Value Commodity, yang berpotensi menguntungkan dalam pasaran global. Walau bagaimanapun, industri ini masih di peringkat baby step. Menurut laporan Rancangan Malaysia ke-12, walaupun pelbagai strategi dilaksanakan untuk meningkatkan pengeluaran agromakanan, sumbangan subsektor agromakanan kepada sektor pertanian masih rendah di bawah sasaran 60%. Berdasarkan dasar agromakanan negara 2.0, sebilangan HVC masih dihasilkan dalam skala yang kecil. Saya sebagai ahli Parlimen Raup ingin menyatakan bahawa penduduk Raup terutamanya pengusaha dan pekebun-pekebun di Raup adalah bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri untuk membangunkan industri HVC dan terus mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan global bagi komoditi. Okey, minta sedikit Namun demikian, pencerahan. masa tak cukup. Sedikit Minta saja. maaf, masa tak cukup. Nanti. Namun demikian, industri Musang King di Raup menghadapi satu cabaran yang amat besar dan kompleks disebabkan oleh konteks sejarah dan juga faktor geografi. Sejak 1970-an, bagi menyahut seruan rancangan buku hijau, Kerajaan Negeri Pahang telah menggalakkan petani-petani untuk meneroka dan bercucuk tanam atas tanah terbiar bagi menyokong kehidupan mereka. Kami mengimbas kembali sejarah. Mereka mula-mulanya menanam padi kering untuk menyokong keluarga mereka. Selepas ini mereka bercucuk tanam getah dan kelapa sawit kerana nilai komersial tanaman tersebut. Seterusnya mereka tukar kepada kekokor dan akhirnya pokok durian. Sepanjang tempoh ini, pekebun-pekebun tidak henti untuk memohon permit ataupun geran tanah dengan saluran formal tetapi ditolak ataupun diabaikan oleh pihak berkuasa tempatan. Akibatnya, ramai pekebun terpaksa meneruskan penanaman mereka di tanah yang tanpa permit ataupun geran. Puan Speaker, walau bagaimanapun, pekebun-pekebun yang tanpa permit atau geran ini dengan tinggi Kebun haram berjaya menghasilkan durian yang paling premium dalam dunia ini. Tanpa mereka, Musang King tidak akan terkenal di pasaran dunia. Tanpa mereka, Raup juga tidak boleh digelar sebagai bandar Musang King. Tetapi usaha-usaha mereka tidak dapat dihargai. Tanpa perlu darah pekebun-pekebun Musang King Raup tanpa permit, Raup tidak mungkin akan dikenal sebagai bandar Musang King yang diiktiraf antarabangsa. Pepatah Cina berkata dengan izin, 授田无人耕，耕开有人争. Maksudnya, tiada sesiapa yang mahu menuntut semula sebidang tanah yang tandus. Tetapi apabila telah diusahakan dan membuah hasil, orang ramai mula berebut untuk merampasnya. Pada bulan Jun 2020, pekebun-pekebun durian terkejut dimaklumkan bahawa Kerajaan Pahang memberikan hak pajakan tanah seluas 5,357 ekar kepada sebuah syarikat joint venture RPDR PKPP, iaitu Royal Pahang Durian Resources dan Perbadanan Kebantuan Pertanian Pahang. Tanah-tanah yang dipajak tersebut termasuk tapak-tapak yang telah lama diusahakan oleh pekebun-pekebun tempatan dan ditanam pokok-pokok berusia berpuluh-puluh tahun. Hal ini sungguh mengecewakan kerana pekebun-pekebun tempatan yang mencurahkan tenaga sejak beberapa dekad dahulu sepatutnya diberi keutamaan untuk meneruskan pertanian Musang King sekiranya kerajaan negeri ingin memacah tanah yang terlibat kepada orang awam. Sebaliknya, kerajaan negeri memilih untuk bekerjasama dengan sebuah syarikat swasta yang tidak berpengalaman dalam industri durian. Tanpa pula syarat-syarat skema kononnya menghalalkan tanah yang disediakan oleh pihak RPDR PKPP adalah menindaskan dan memihak kepada syarikat korporat swasta ini. Antaranya, penentuan harga tetap pembelian durian yang jauh lebih rendah daripada harga pasaran. Hanya RM33
bagi Musang King Grade A. Tetapi syarikat ini dapat mengeksportkan durian kepada negara lain dengan harga pasaran yang jauh lebih tinggi. Seterusnya, pekebun-pekebun hendaklah menjual semua hasil durian kepada korporat swasta tersebut secara mandatori. Pekebun tidak boleh memperdagang durian secara bebas. Walaupun mereka nak simpan 1-2 buah durian untuk keluarga ataupun kawan makan pun tidak boleh. Kerana kena jual semua kepada syarikat swasta tersebut. Syarat-syarat tersebut secara nyata bercanggah dengan aspirasi Dasar Agromakanan 2.0 dan IMK 12 bahawa petani atau pengeluar komoditi mampu menjana pendapatan tinggi dan mampan, seterusnya menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Selanjutnya, jika diteliti skema pihak APDR PKPP, kami dapati ia akan menghalang kemajuan ekonomi industri durian. Mod operasi APDR PKPP adalah perniagaan ekspor dan ia malah mempunyai anak syarikat yang bertanggungjawab untuk urusan ekspor. APD juga ingin menubuhkan kilang pemprosesan dan pembekuan yang terbesar di Malaysia sebagai langkah persiapan untuk pasaran ekspor. APDR PKPP bercita-cita untuk mengambil alih segala bahagian dan rantaian pekalan durian dari penanaman, penghasilan, pemprosesan sehingga pengeksportan. Perniagaan bersifat monopoli tersebut secara langsung akan memudaratkan sektor Musang King dan bercanggah dengan prinsip Dasar Agromakanan 2.0 yang ingin mengimbangi pengagihan kekayaan dan menjamin kesejahteraan hidup pengeluar komoditi. Puan Speaker, kebanyakan penduduk Raub terlibat diri dalam industri durian. Bukan sahaja sebagai pekebun-pekebun durian, maka ada yang mengusahakan perniagaan kecil sederhana yang berkaitan dengan rantaian pekalan durian seperti pemprosesan paste durian, pembekuan, pembajaan dan lain-lain. Kegiatan perniagaan secara monopoli oleh APDR PKPP akan menyebabkan perniagaan kecil sederhana tersebut sehingga menghadapi risiko penutupan. Hal ini seterusnya menjadi halangan negara untuk menarik dan mengekalkan bakat muda untuk menyerta dirinya supaya menginovasi dan memodernkan industri pertanian seperti digariskan dalam strategi Trust Dasar 3, Dasar Agromakanan Negara 2.0 tersebut. Puan Speaker, sekiranya wujudnya penurunan daya pembelanjaan bagi pekebun-pekebun durian ataupun pengusaha-pengusaha durian, maksudnya ekonomi tempatan Raub turut dihancurkan. Perniagaan yang lain seperti restoran-restoran, kedai makanan, kedai runcit juga dirosakkan. Ekonomi tempatan Raub akan hilang dinamiknya. Puan Speaker, bagi menyelesaikan krisis Musang King Raub dan memastikan industri ini boleh menyumbangkan dalam pertumbuhan produktiviti sektor pertanian, terutamanya subsektor agrokomoditi, saya bangkitkan cadangan seperti berikut. Kerajaan Persekutuan, terutamanya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan perlu melibat diri dalam kemelut ini. Menjadikan pihak ketiga bebas dan menganjurkan perundingan antara pihak berkepentingan untuk mencari satu penyelesaian win-win. Ini penting bagi menjamin kelestarian industri Musang King yang merupakan ikon negara dalam arena antarabangsa. Bagi show jangka masa panjang pula, Majlis Tanah Negara selaras dengan perkara 91 Perlembagaan Persekutuan perlu menyemak polisi pengagihan dan pengurusan tanah supaya ke arah lebih mesra rakyat ataupun pekebun tempatan dan bukannya sentiasa berpihak kepada syarikat-syarikat besar. Puan Speaker, menurut kajian Pusat Pembangunan Sosial dan Persekitaran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM pada tahun 2018, akses terhadap pemilikan dan penggunaan tanah merupakan halangan utama dalam penanaman sawit dan juga pertanian-pertanian lain dalam sesetengah negeri. Menurut strategi 2 Dasar Agromakanan 2.0, sekiranya isu kekangan tanah ini boleh diselesaikan dengan mengutamakan pengeluar buah-buahan yang telah lama mengusahakan di tapak yang sama, hal ini dapat menarik keyakinan dan kesediaan penduduk tempatan untuk terus melabur dan membangunkan komoditi agromakanan yang bernilai tinggi HVC serta mewujudkan ekosistem perniagaan yang mampu meningkatkan kualiti hidup rakyat tempatan secara mampan. Puan Speaker, disebabkan usaha-usaha keras pekebun-pekebun Musang King Raub tanpa permit, Musang King hari ini menjadi kebanggaan Malaysia dan menawan hati dunia. Kami menikmati hasil kerja mereka, mengambil kredit mereka, klaimkan Musang King kebanggaan kita, tetapi ia di belakang pintu negara. Kita mengambil tindakan keras, menebangkan pokok-pokok mereka, maki hamun dan mencaci mereka. Hal ini bukan sahaja kejam tetapi bersikap tidak kenang budi. Oleh itu, dengan itu sekian daripada saya mohon menyokong
Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Raub.